Kebelakangan ini, masyarakat dikejutkan dengan beberapa kes lemas ketika sedang bermandi-manda dan beriadah di kawasan pantai. Terbaru, kes seorang lelaki yang berusia 44 tahun yang ditemukan lemas selepas hilang ketika bercuti seisi keluarga di Pantai Batu Buruk, Terengganu pada 19 Februari lalu. Selain itu, banyak lagi kes lemas yang dilaporkan dan kebanyakannya telah merenggut nyawa. Antara faktor kejadian yang tidak diingini seperti ini berlaku adalah disebabkan oleh arus karau. Arus karau menjadi perangkap maut yang boleh menyebabkan mati lemas dan merupakan arus yang melalui saluran sempit terbentuk di persisiran pantai dan bergerak menuju ke arah laut. Arus karau dapat dikesan dengan adanya permukaan air yang lebih tenang, berwarna gelap dan berbuih putih di antara ombak-ombak yang pecah di pantai. Apakah langkah yang perlu diambil jika berhadapan dengan situasi ini? Sebagai masyarakat, kita perlu sentiasa peka dan cakna dengan pelbagai tragedi yang berlaku di sekeliling, terutama amaran daripada pihak berwajib. Okey, kita nak kupas isu, kita nak mandi-manda, tapi perhatikan kepada bahaya arus karau yang mungkin menjadi perangkap maut kepada anda. Dan sebenarnya kita perlu ada ilmu yang bagaimana kita nak patut tahu kan. Di satu kawasan kita bawa anak-anak kita dan sebagainya, mana sebenarnya yang berisiko. Jadi kita nak terus berbincang berkenaan dengan bahaya arus karau ini bersama dengan tetamu kita dari Terengganu ni, baru sampai. Okey, Profesor Teknologi Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir merupakan pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Prof, terima kasih bersama kami. Itu dia. Sebab saya itulah masih ingat saya terbaca, ini memang fakta. Katanya tidak banyak kawasan di Terengganu yang sesuai dijadikan sebagai kawasan mandi-manda. Padahal kita sinonimkan Terengganu ini sebagai tempat bercuti mandi-manda kan, tapi itu yang sebaliknya. Jadi apa yang kita perlu faham sebenarnya Doktor, peringkat awalnya tentang arus karau ni, faktanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri dengan Faria dah lama tak pergi Terengganu? Lama dah. Lama dah. Itulah. Sebab apa, kenyataan macam tu tadi sebenarnya kadang-kadang orang jadi takut lah. Takutlah. Sebenarnya arus karau ni dia boleh berlaku di mana-mana lautan. Cuma dia perlu memenuhi beberapa kondisi. Saya boleh ceritakan secara mudah, sebenarnya arus karau ni adalah arus yang mana bila air ombak yang datang ke laut tu dia dari satu ombak ke ombak yang lain tu dia memerlukan satu ruang untuk dia patah balik. Dan kalau kita tengok ombak ni bila sampai laut dia akan patah balik ke laut. Cuma bila dia berlaku dalam keadaan yang mendadak, terutama sekali waktu angin kuat ataupun waktu gelombang agak tinggi, jadi dia akan berkumpul dan dia akan patah balik ke laut dalam bentuk alur. Itu yang kita rasa macam dia akan macam menarik orang keluar ke. Baik, arus karau ni satu fenomena yang bahaya kan, apatah lagi sekarang musim cuti sekolah kan. Kadang-kadang kita dah plan nak bawa anak-anak pergi manda-manda dan sebagainya, kita nampak pantai tu kadang-kadang alah tak bahaya, cetek je, tak apa kan. Tapi bagaimana kita melihat walaupun pantai tu cetek kan, nampak tenang, tapi sebenarnya ada rupanya risiko fenomena arus karau. Saya rasa secara mudah kalau kita boleh bagi indikasi lah supaya orang boleh nampak pergerakan arus tu kan. Contoh kita pergi ke laut, kita nak make sure anak-anak kita okey, kita okey. Sebenarnya antara indikator kita boleh tengok adalah buih-buih dekat laut tu. Kita boleh nampak kalau kita contohlah kita pergi kawasan yang agak landai macam di Port Dickson, di kawasan pantai barat ni banyak yang landai. Jadi kita tak nampak sangat ombak tu besar ataupun dia punya buih-buih putih ni banyak. Selalunya musim tengkujuh di kawasan pantai timur, bukan Terengganu saja, hampir di sebahagian besar kawasan pantai timur. Sebahagian besar kawasan ini kita boleh nampak buih yang banyak ni menandakan banyak ombak yang pecah di kawasan pantai. Ini antara indikasi yang menunjukkan bahawa akan ada arus yang akan patah balik ke laut. Tapi arus karau ni dia bukan berlaku all the time. Dia tidak sepanjang masa sentiasa ada pada keadaan tersebut. Dia berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Kadang-kadang dia melihat pada bentuk muka bumi pantai. Dia maksudnya kalau lagi cerun ke atau macam mana? Selalunya yang lebih cerun ni lebih cenderung untuk adanya arus karau. Dia menarik atau macam mana? Dia macam arus ni dia kalau kita tengok daripada atas kan, dia macam ada satu air yang pergi menembak semula ke laut. Dan dia
agak mengejutkan sebab sebahagian besar yang berlaku di luar negara. Benda ni pun berlaku banyak di luar negara. Di kawasan pantai-pantai yang orang mandi. Orang yang kita kata perenang yang bagus pun boleh menyebabkan mereka lemas. Kalau perenang tu bagus, maksudnya dia kena bertenang sebab dia akan patah balik. Betul. Atau macam sebab dia menyebabkan orang jadi panik. Dan tiba-tiba ada macam benda tarik kat dalam air kan. So itu menyebabkan orang panik. Sebab tu antara yang sebahagian besar penyelidik kata kalau boleh bertenang. Bila ditarik ke laut ni kena bertenang sebab dia akan tarik dalam sekitar 10 ke 15 meter. Okey. Lepas tu dia akan beredar ke tepi kawasan yang air keluar tu lah. So jadi kita boleh swim balik lah ataupun berenang balik ke pantai. Oh, maksudnya bila tak ada dia dah bawa ke sana, dia dah tak ada dari tarikan tu, macam kita kena berenang ke arah mana? Kena berenang balik ke laut lah. Tapi sebenarnya tak jauh. Kalau kita tengok dalam sekitar 15 ke 20 meter. Cuma keadaan kita boleh imagine lah tiba-tiba duduk dalam air kan, orang macam orang tarik. Memang panik. Jadi itu yang berlaku. Bila ditarik ke laut tu orang sebahagian besar akan panik walaupun orang yang pandai berenang. So sebab tu kita rasa antara untuk makluman siapa-siapa yang pergi ke laut, cuba melihat dulu keadaan laut. Kalau kita nampak banyak sangat buih-buih kat laut tu yang dan diikuti dengan ombak, kalau boleh kurangkanlah untuk mandi. Jadi apa lagi indikator tadi Dr. sebutkan buih. Apa lagi kita sebagai orang yang tak ada ilmu ni nak melihat ini bayangan dia, estimation ke, cuaca ke ataupun apa faktor-faktor yang kita boleh jadikan sebagai indikator? Saya rasa zaman sekarang ni orang pun ada banyak teknologi yang kita boleh follow. Ada gadget, kita boleh tengok apps, pelbagai aplikasi untuk dapat maklumat sedikit sebanyak tentang kita punya keadaan laut dan juga cuaca. Kalau kita nampak contoh kawasan Pantai Timur ni, kita tahu bulan Disember hingga ke bulan 2 ni memang agak kuat. Walaupun keadaan tenang, kita nampak panas hari itu, tapi ombak yang datang daripada tengah laut still lagi akan ada. Prof, seperti mana kita kongsikan video ini, mungkin Prof boleh so kalau kita boleh nampak tu kan, nampak tak buih-buih putih tu kan, akan ada satu arus yang menembak semula ke laut. Sebab tu dia memecahkan buih tu. Kita nampak arus yang ke laut tu lah yang kita panggil arus karau. Dalam bahasa Inggeris dia panggil rip currents. Fenomena ni biasa? Fenomena ni biasa. Dia bukan satu yang luar biasa. Berlaku di mana-mana saja. Sebahagian besar di negara-negara barat kan, kawasan yang orang biasa mandi pun biasa berlaku. Cuma sebab dia ada sistem kita kata pemantauan pantai. Jadi bila dia nampak dah mula ada rip current, sebab tu kawasan pantai ni dia ada tempat macam apa? Menara kan? Menara untuk keselamatan pantai. Jadi dia akan buat warning ataupun dia akan sediakan ruang-ruang yang bendera untuk tentukan okey mandi kat sini, jangan mandi kat sini. So itu antara usaha-usaha yang boleh dibuatlah untuk tambah baik kawasan. Kita mungkin dapat komen sikit yang kita paparkan grafik. Okey. Ini dia susulan daripada apa yang berlaku hari itu. Kita ada pasukan bomber kita buat pencarian. Jadi biasalah bila buat pencarian ni ada diver yang akan turun. So ada timbul kita dapat maklumat lah ataupun yang disebut sini oleh Ketua Bomber Bahagian Kuala Terengganu yang sebahagian besar daripada dia punya pegawai menemui beberapa kawah, tapi saya rasa cara berita tu diambil dalam konteks yang salah. Sebab kawah ni ikut pada orang yang melihat benda itulah. Kadang-kadang mungkin dia nampak kawasan sedikit dalam dia panggil kawah, tapi bila interpretasi di pihak luar orang kata ada kawah besar lah dekat Terengganu. Jadi orang takut nak pergi Terengganu. Sebenarnya dalam kita di INOS, di Institute Oceanografi, kita memang ada buat pemantauan dari segi pemetaan dasar laut. Dan kita memang dapati tak ada sebarang kawah. Cuma akan ada beberapa kawasan yang dia akan cerun sikit, naik sikit. Kawasan-kawasan itulah yang kadang-kadang mungkin disebut sebagai dalam konteks ni kawasan kawah. Okey. Berdasarkan apa yang telah berlaku kan, pastinya bila kita berbicara berkenaan ini macam tadi Prof kata mungkin ada orang yang takut nak pergi Terengganu dan sebagainya. Jadi apakah sebenarnya inisiatif-inisiatif yang sepatutnya kita ambil, kita usahakan untuk meningkatkan lagi kewaspadaan kita demi keselamatan? Saya rasa ini peranan yang kita selalu mainkan di universiti sebagai kami di Institut Penyelidikan pun selalu cuba untuk menyediakan awareness lah ataupun kita nak bagi kesedaran pada orang awam, terutama sekali pengguna kawasan-kawasan pantai. Sebab kita perasan keinginan orang untuk pergi bercuti, terutama sekali kawasan pantai ni sangat tinggi. Kita dapat ramai
terutama sekali pada waktu cuti sekolah. Sebab jadi setiap kali akan cuti sekolah ataupun masa-masa tertentu ni kita nak bagi kesedaran. Sebab tu saya selalu, kita di UMT kan, kita selalu usahakan beberapa program-program dengan pelajar sekolah, dengan pengguna pantai, dan kita setiap tahun kita ada satu aktiviti besar kita buat di kawasan pantai, kita panggil Carnival World Ocean Week. Antara tujuan dia sama saja, kita nak bagi kesedaran tentang kebersihan pantai, bahaya-bahaya yang ada di kawasan pantai yang perlu kita ambil maklum supaya kita sentiasa bersedia dengan ilmu. Saya rasa itu saja yang kita boleh bagi adalah ilmu supaya kita boleh kadang-kadang orang di keliling kita boleh membantu bukan saja diri kita tapi orang di sekeliling kita juga. Saya rasa kalau macam di sekolah kan kita ada latihan kepakaran kan, praktikal, orang bergerak semua kan. Yeah. Saya rasa kalau yang laut ni pun kena ada jugalah stimulasi ke apa, sebab kadang-kadang kita hanya teori je. Betul. Tak ke praktikal kan, terutama yang berada di kawasan yang sekitarnya. Kita pun memang sebenarnya di Terengganu pun kita cuba mendedahkan lebih banyak anak-anak kita di sekolah dengan suasana kawasan persekitaran lautan, sebab kadang-kadang kita rasa mungkin kita duduk kawasan pantai ataupun duduk di Terengganu ni biasa dengan laut, sebenarnya tak juga kan. Jadi peranan tu kita kena selalu mainkan, sebab tu kita pun banyak buat program dengan pelajar sekolah, dengan guru-guru di sekolah, nak make sure pelajar-pelajar ni didedahkan dengan persekitaran mereka. Jadi dia lebih faham. Kadang-kadang rumah dia orang pun tak berapa jauh pada laut. Jadi kita nak bagi dia kefahaman yang lebih tinggi. Baik. Kalau kita lihat bahaya arus karau ini, macam tadi kita tahu bahawa negeri Terengganu ada beberapa kawasan, tapi sebenarnya bukan tertumpu di Pantai Timur saja kan, maknanya secara keseluruhannya. Fenomena sebegini bagaimana? Okey, sebenarnya dia, kalau saya boleh patah balik dari segi teori dia, sebenarnya ada beberapa kondisi, dan sebahagian besar kondisi yang menyebabkan arus karau ini berlaku sebahagian besarnya di kawasan Pantai Timur. Sebab kawasan Pantai Timur ni kecerunan pantai itu berbeza. Dan saya boleh cakap sebab kalau kita tengok dalam berita, sebahagian besar orang kata dia ada satu, ini sebenarnya adalah tradisi masyarakat. Orang kata orang Terengganu tak mandi sangat dekat laut sebab keadaan laut tu tak sesuai. Memang betul, pada saya itu bukan satu kesalahan untuk mandi, tapi dia jadi tradisi setempat. Sebab kita ada pelajar-pelajar yang datang di UMT kan, setiap tahun ada pelajar Eropah, pelajar daripada barat datang. Dia agak terkejut. Dia kata kenapa orang tak mandi, sebab dia kata laut sini cantik. Laut ni pada dia tenang, tak macam negara dia kan. Dan sebagai besarnya dia mandi. Mungkin sebab tradisi dia begitu. Dia didedahkan dengan keselamatan air daripada kecil. So saya rasa dia berbalik kepada tradisi setempat. Tidak salah, bukan kata salah orang nak mandi. Cuma kita nampak ada beberapa konotasi orang kata kenapa mandi kat situ, tu bukan tempat orang mandi. Sebenarnya dia bergantung pada keyakinan individu lah. Kalau dia ada ilmu berenang, ada ilmu maklumat tentang laut, mungkin dia tak ada masalah untuk berenang. Cuma itu yang kita rasa, jangan ada konotasi kalau nak mandi tak payah kita boleh je mandi, cuma kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kita boleh praktikkan ilmu tu dengan melihat persekitaran, dan kita tahu waktu bila selamat, waktu bila kurang selamat. Bermaksud jelah kita memang nak bersantai mandi-manda, tapi perlu juga ilmu lengkap, walaupun kita hanya untuk tujuan riadah, tapi perlu ni. Jadi akhirnya mungkin dapat sekali lagi Dr. berikan saranan kepada orang awam, orang yang menonton, penonton kita sini, supaya upgrade segala ilmu yang ada. Saya ingat ke mana saja kita pergi, tak kira lah sekarang ni banyak orang pergi rekreasi di laut, di pantai, di gunung. Setiap apa yang kita buat tu, saya rasa perlu ada sedikit maklumat, ada ilmu, supaya kita dapat bersedia untuk pastikan bukan saja diri kita selamat, tapi orang-orang yang berada di sekeliling kita juga selamat. Baik, itu dia Profesor Teknologis Dr. Muhammad Fazil Muhammad Akhir, Pengarah Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu, berkongsi tentang arus karau atau rip current pada pagi ini, yang mana memberikan satu corak pandangan yang penting untuk kita amalkan, dan ia melibatkan nyawa dan keselamatan. Tingkatkan ilmu juga, supaya bila ada ilmu tu kita tingkatkan waspada kita jugalah. Terima kasih banyak-banyak Profesor sekali lagi. Ini balik Terengganu terus. Balik Terengganu. Okey, semoga selamat perjalanannya pulang ke Terengganu.